Selamat pagi, salam sejahtera. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Ramai orang yang suka dengan trademark itu, ramai juga yang tak suka. Tapi tak apalah, itulah yang aku suka. Tapi hari ini di Dewan Rakyat paling hot apabila bercerita tentang Undang-Undang Anti Lompat Parti RUU Pindaan 2022. Paling menarik persoalan timbul apabila bagaimana jika UMNO sendiri bertindak memecat Perdana Menteri. Walah, ini paling hebat. Perdana Menteri daripada UMNO dipecat oleh UMNO. Apa pula jadi? Bagaimana? Apa jadi? Bolehkah terjadi atau tidak? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Boleh dipecat atau tidak pun tidak mustahil. Tapi apa cerita sebenarnya ini? Pindah perkara ke-10 dalam Undang-Undang Perlembagaan Malaysia. Bagaimana jika UMNO sendiri bertindak memecat Perdana Menteri? Apa tujuan mereka mau pecat Perdana Menteri? Ikuti terus ulasan ini. Hari ini sidang Dewan Khas Parlimen akan berlangsung, yang akan memindah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan dan bukan nyarang Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti. Tapi ramai orang yang bising, cakap sini sana, macam kamilah pemerhati politik, pengikut politik ini. Ramai juga yang cakap tentang perkara ini, itu, dan ini dan itu. Tapi ramai juga yang tak tahu rupa-rupanya Undang-Undang Perlembagaan Malaysia ini bukan seperti makan mie goreng, suap dan telan saja, senang, mudah. Rupa-rupanya melibatkan banyak perkara, terutamanya rang Undang-Undang Anti Lompat Parti. Jadi kita nak tahu dulu, apa itu perkara ke-10 Undang-Undang atau Perlembagaan Persekutuan. Kita perlu tahu itu terlebih dahulu sebelum kita ulas lulus atau tidak rang Undang-Undang Anti Lompat Parti Pindaan 2022. Untuk memindah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan ini tidak semudah yang dijangka, memandangkan ia memerlukan sokongan 2/3 majoriti di Dewan Rakyat pada ketika kerajaan yang dibentuk ketika ini tidak memiliki sokongan majoriti besar. Pelbagai pihak memberi pandangan berhubung langkah yang hendak diambil kerajaan, yaitu memindah perkara 10, malahan kumpulan yang cenderung dikaitkan dengan blok pembangkang juga menyuarakan kebimbangan berhubung langkah tersebut. Dalam banyak-banyak pandangan, senario yang paling membimbangkan adalah apabila sesebuah parti diberi kuasa yang terlalu besar, dan sudah pasti kuasa itu dimiliki oleh presiden sesebuah parti itu. Presiden UMNO siapa? Zahid Hamidi. Senario politik yang paling mudah boleh berlaku adalah sekiranya Perdana Menteri enggan mematuhi keputusan UMNO membubarkan parlimen bagi memberi laluan pilihan raya umum diadakan dalam masa yang terdekat atau dengan segera, dan kemudian parti mengambil keputusan tindakan memecatnya, ia bakal memberi implikasi yang teruk terhadap dirinya sendiri. Ini cerita dia. Kalau nak mudahkan lagi, aku cerita dengan kamu paling senang. Kalau Ismail Sabri tak ikut arahan untuk membubarkan parlimen seperti yang dikehendaki oleh klaster mahkamah yang diketuai oleh Najib Tun Razak dan juga Zahid Hamidi, juga bersama dengan Tokmat yang selalu mewawarkan supaya PRU segera diadakan, apa yang akan terjadi kalau mereka pecat Ismail Sabri daripada UMNO, Perdana Menteri sendiri dipecat daripada UMNO? Kalau ini berlaku, ini akan menjadi implikasi yang besar terhadap Ismail Sabri Yaakob. Apabila seseorang dipecat daripada partinya ataupun dipecat partinya, jika mengikut pindaan yang dicadangkan dalam draft bakal dibentang esok, seseorang ahli parlimen itu perlu mengosongkan kursinya dan tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Nah, ini bermaksud kuasa yang amat besar kepada parti yang diketuai presiden. Saya tidak setuju sekiranya ini yang berlaku, kerana ini bermaksud kuasa luar biasa, kuasa muktamad akan ada di tangan presiden parti politik, mana-mana parti politik, termasuk parti-parti yang lain, Pejuang, Bersatu, PKR, dan juga tidak terkecuali UMNO. Bayangkan kalau mereka pecat seseorang ahli parlimen yang bercanggah pendapat dengan mereka, yang mungkin melawan kehendak mereka dan dipecat.
Bila mereka dipecat oleh parti, bermaksud mereka terpaksa, kalau ini diluluskan, mereka terpaksa mengusungkan kerusi tersebut dan mereka tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Ini implikasi yang besar untuk rekod. Buat kali pertama dalam sejarah UMNO, seorang Perdana Menteri dilantik bukan datang daripada individu yang menjawat jawatan paling tinggi dalam parti tersebut, yaitu Presiden Parti. UMNO kini diterajui Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang diketahui umum berdepan puluhan pertuduhan kes mahkamah bersama rakan karibnya, yaitu Datuk Seri Najib Razak. Apakah jaminan UMNO tidak akan memecat keahlian seseorang itu? Bahkan sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memegang jawatan timbalan Presiden Parti pun dipecat hanya kerana membangkitkan isu penyelewengan 1MDB. Kamu masih ingat apa yang menyebabkan Muhyiddin Yassin dipecat pada tahun 2018? Semua gara-gara apabila beliau membangkitkan isu 1MDB dan mahu penerangan ataupun mahu penjelasan daripada Najib Tun Razak pada ketika itu. Dan setelah itu apa yang berlaku? Beliau dipecat. Kalau ini berulang, bermaksud kalau undang-undang pindaan ini diluluskan, bermakna beliau terpaksa mengosongkan kerusinya dan tak boleh bertanding selama 5 tahun. Itukah yang Anda hendakkan? Kita pun tak hendakkan seperti itu, karena ini tidak adil, karena kuasa tertinggi terletak pada presiden pula. Jadi kita teruskan ulasannya dulu. Apakah jaminan UMNO tidak akan memecat keahlian seseorang? Bahkan sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pernah dipecat. Selain itu, Zahid dan Najib juga tidak mempunyai masa yang lama untuk melepaskan diri masing-masing daripada pertuduhan kes yang dihadapi mereka. Apakah jaminan mereka tidak sanggup melakukan apa sahaja untuk terlepas daripada hukuman? Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datu Dr. Syed Salim Faroqi juga sudah menyuarakan kebimbangan yang berhubung senario sama yang mungkin akan berlaku selepas ini sekiranya perkara 10 perlembagaan itu dipindah. Syed Salim berkata, ini cadangan sedemikian adalah bertujuan mengukuhkan perpaduan parti yang kemudian menjadi hasrat perlembagaan. Namun kelemahannya ialah ia akan memberi kepimpinan parti terlalu banyak kuasa yang menyebabkan mana-mana ahli parti tidak dapat bersuara atau mencabar pemimpin parti. Maksudnya ahli-ahlinya terpaksa ikut telunjuk, kena takut nanti dipecat. Kalau dipecat tak boleh bertanding pula. Masalahnya jika parti tidak mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap seorang ahli parlimen, maka saya dimaklumkan oleh setengah pihak bahwa apa yang MP itu boleh lakukan ialah kekal bersama parti secara rasmi namun teruskan mengundi menentangnya sehingga mungkin menyebabkan parti itu tewas atau undi percaya. Malangnya tidak ada penyelesaian yang sempurna seperti dalam kehidupan. Jadi dalam isu undang-undang kita perlu mengambil jalan tengah dan mencapai keputusan paling kurang merugikan, katanya, dipetik dalam wawancara bernama. Saya tidak fikir kita perlu membuat undang-undang ini dalam seperti undang-undang jenayah, katanya juga. Langkah untuk memindah perkara 10 itu mungkin dapat memuaskan kehendak hati pembangkang yang berterusan mendesak RUU anti lompat parti dibentang dengan segera. Tetapi ia juga mungkin memberi implikasi lebih teruk terhadap sistem demokrasi negara pada masa depan. Persoalannya sekarang, adakah Perdana Menteri mahu menggadaikan masa depannya demi semata-mata tuntutan pembangkang yang hanya mau memorandum MOU dilaksanakan, tetapi pada masa sama mereka juga tidak mau menyokong usul kerajaan. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Dan bagaimana dengan tajuk utama ulasan ini? Adakah Anda tertarik? Pindaan perkara 10, bagaimana jika UMNO sendiri bertindak memecat Perdana Menteri? Ulas jangan tak ulas, ulas jangan malu-malu. Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa kepada semua. Bye-bye.